diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kita bersyukur kerana berapa ramai orang yang tak sempat bertemu dengan Ramadan meninggal dunia. Dan alhamdulillah kita dah hampir separuh kita berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita sama-sama doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni dipanjangkan umur, supaya kita dapat berpuasa sebulan di bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan kita ini, kita ada setahun itu ada 12 bulan. Maka dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu bulan ini untuk kita berpuasa sebulan. 11 bulan lagi tidak ada pun puasa, bahkan hanya adalah puasa sunat sahaja. Tetapi bila masuk Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Tujuan dia untuk apa sebenarnya? Tujuannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala melatih kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada 12 bulan tu sengaja dia pilih satu bulan, iaitu Ramadan, untuk kita melatih diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan pada tahun ni rasa macam panas sikit tak berbanding sebelum-sebelum ni. Tapi perkataan Ramadan tu sendiri pun bermakna panas. Panas. Bila orang nak letak nama Ramadan pada bulan tu, memang waktu tu panas. Panas. Jadi ada ujian sikit, ada cabaran sikit untuk kita berpuasa. Ala kulli hal, di negara kita ni tidaklah lama sangat kita berpuasa kan. Tapi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita. Dia masukkan kepada kita orang yang beriman kepada dia, orang Muslim, daripada 12 bulan, 1 bulan. Dia masukkan kita ke dalam camp Ramadan, dalam universiti Ramadan yang tidak ada sempadan untuk melatih kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok satu hadis dari Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab." Apabila datang awal daripada bulan Ramadan, dibelenggu syaitan dan juga jin-jin yang ganas. Jadi bila masuk Ramadan ni, memang Allah Subhanahu Wa Taala nak kepada kita ni beribadah. Sehingga kan pada malam Ramadan tu, syaitan tu dah diikat. Syaitan diikat dan jin-jin yang ganas pun diikat, dan pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila malam Ramadan ni, malamnya kita solat tarawih malam pertama tu dah. Kan? Siang hari tu kita tak puasa lagi. Tapi bila dah masuk maghrib, dah dikira malam pertama Ramadan. Bermula daripada malam tu lagi. Bermula daripada malam tu, Allah Subhanahu Wa Taala ikat syaitan ini, ikat jin-jin yang ganas dan tutup pintu neraka. Seolah-olah nak bagi kemudahan kepada kita, nak bagi promosi kepada kita, supaya kita ni mudah berpuasa, supaya kita ni mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah buat promosi kepada kita untuk bagi lebih pahala, untuk bagi lebih ibadah kepada kita ni. Kita tengok kan, kalau kita beribadah di bulan Ramadan, pahala dia lebih lagi. Kalau kita sembahyang buat ibadah sunnah, maka pahala sunat yang kita buat di bulan Ramadan, kita akan mendapat seperti pahala wajib. Kita akan dapat seperti pahala wajib. Ini menunjukkan kepada kita Allah ini
nak bagi pahala yang sangat besar kepada kita. Tujuannya supaya kita ini berlatih dan supaya kita ni menjadi tabiat dalam diri kita apa yang kita buat di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita tengok daripada pagi lagi kita ni jarang kita bangun pagi sebelum daripada subuh. Kecuali orang-orang veteran ni lah. Orang veteran, warga-warga emas yang dah biasa bangun pagi kan, solat di masjid. Tapi budak-budak muda, orang-orang muda memang payah nak bangun kan. Tapi di sini dah Allah nak ajar dah kepada umat dia. Allah nak ajar dah kepada kita orang yang beriman, orang yang Islam, supaya kita ni bersahur. Maka kita bersahur ni awal pagi. Bukan kata selepas subuh kan. Tasahharu fa inna sahur barakah. Bersahurlah kerana sahur itu ada keberkatannya. Ada keberkatan. Sini dah Allah nak ajar kepada kita supaya kita ni bangun pagi. Dalam setiap 30 hari di bulan Ramadan, dah Allah ajar kita. Walaupun benda tu sunat saja sahur ni, tapi kebiasaan kita tidak akan tinggal kerana kita rasa letih dengan berpuasa tanpa bersahur. Kita akan rasa letih. Jadi bab letih ni tak boleh nak main-main ya. Jadi kita kena makan. Maka di sini Allah mengajar kita untuk kita bangun pagi. Bangun pagi dalam bulan Ramadan, 30 hari dalam bulan Ramadan kita bangun untuk bersahur supaya selepas daripada kita keluar daripada bulan Ramadan, kita boleh ada tabiat untuk bangun pagi juga. Kita boleh ada tabiat untuk bangun pagi juga supaya kita boleh solat awal, bersiap awal kan. Kita boleh standby awal untuk kita pergi kerja, buat benda-benda lain dan sebagainya. Kerana bangun pagi ni banyak manfaat. Kalau kita bangun pagi pula, lepas tu kita mandi, katanya orang lama, petua, boleh jadi awet muda. Kita bangun pagi, mandi. So, bersahurlah. Allah ajar kita untuk kita bersahur sekurang-kurangnya seteguk air kan, untuk kita bersahur. Tapi kita taklah sampai minum air saja kan. Mestilah kita makan, minum, kita macam-macam. Dan dalam masa yang sama juga ambillah peluang. Alang-alang kita dah bangun pagi untuk bersahur ni, ambillah peluang untuk kita solat tahajud. Solat sunat tahajud. Buatlah paling kurang 2 rakaat. 2 rakaat. Kerana sahur ni Nabi SAW menyuruh kita memperlewatkan sahur. Memperlewatkan sahur. Tapi bukanlah sampai seminit 2 nak azan baru kita nak makan. Kan? Tak dan pula. Tapi at least habis kita bersahur tu ada lagi masa 15 minit. Ada lagi masa 10 minit. Ada lagi masa 20 minit. Yang paling eloknya setengah jam lah. Kan? Setengah jam lepas kita habis masa. Lepas kita bersahur ada lagi 30 minit. Ataupun paling tidak 15 minit. Jadi ambil masa 15 minit ni untuk kita sembahyang 2 rakaat. Sama mana kita tak sebelum masuk lagi azan subuh. Selama itulah waktu subuh itu, waktu sahur itu, waktu untuk kita bertahajud masih lagi ada. Masih lagi ada. Dah kita dah sembahyang, dah tarawih, dah ada witir. Tak perlu dah lah witir. Ini pun satu lagi. Nanti saya akan sebutkan. Jadi, bila kita bangun bersahur, bangun pagi. Dan dalam masa yang sama, kita dapat bertahajud. Nak mengajar kepada kita, Allah nak ajar kepada kita, supaya benda tu menjadi tabiat kepada kita, daripada 30 hari ini, supaya bila keluar sahaja daripada Ramadan, benda tu pun kita masih lagi boleh buat juga. Supaya 11 bulan lagi yang berbaki itu, kita boleh buat seperti mana kita buat di bulan Ramadan yang mulia. Yang mulia ni. Jadi itulah tujuan sebenarnya. Allah nak latih kita. Nak didik kita supaya buat ibadah dalam keadaan mudah. Dalam keadaan senang. Tidak ada godaan daripada syaitan. Tidak ada gangguan daripada syaitan. Jadi bila kita keluar Ramadan, kita kena ingat balik apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Supaya benda tu boleh kita buat lagi selepas daripada bulan Ramadan. Itu tujuan dia sebenarnya.
Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan ini nak latih kita, nak didik kita supaya benda tu menjadi satu tabiat kepada diri kita. Sebab tu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipilih menjadi orang Muslim dan dapat berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun kita tengok berapa banyak berita orang kematian sebelum daripada bulan Ramadan, tapi kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka masuk subuh kita berpuasa. Jadi kita berpuasa ni kita duduk dalam keadaan sehari suntuk daripada subuh sampai kelah ke maghrib dalam keadaan kita berpuasa, maka seolah-olah seharian kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi hadis kata apa? Apabila datang awal malam Ramadan, dibelenggu syaitan dan jin-jin yang ganas, dibelenggu syaitan dan juga jin-jin yang ganas. Ditutup pintu-pintu neraka sehingga tidak dibuka satu pintu pun daripada neraka tadi, dan dibuka pintu-pintu syurga sehingga tidak ditutup satu pintu daripadanya. Lalu penyeru menyeru, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, lakukanlah. Ada orang yang menyeru dalam bulan Ramadan ni supaya kita ni buat kebaikan. Syaitan diikat, jin diikat, neraka ditutup, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Maka siapa yang nak buat kebaikan, lakukanlah kebaikan, kerana pahalanya diberi dengan ganjaran yang sangat-sangat berlipat kali ganda. Kemudian kepada wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, lakukanlah. Wahai orang yang inginkan laku kejahatan, kurangkanlah. Di sisi Allah ramai orang yang dibebaskan daripada neraka, dan begitulah terjadinya pada setiap malam Ramadan. Allah dah tutup dah pintu neraka, kemudian Allah lepaskan pula ada di kalangan penghuni neraka yang duduk di dalam neraka. Setiap kali malam Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan seorang daripada api neraka. Itu kelebihan bulan Ramadan ini. Maka kita lihat bila kita berpuasa ni, kita seolah-olah memang 24 jam lah seharian kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akan disabda oleh Rasulullah, naumus shaimi ibadah. Tidur orang yang berpuasa itu pun juga ibadah. Wa sukutuhu tasbih, dan diamnya adalah tasbih. Wa du'auhu mustajab, dan doanya mustajab, dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tujuan dia. Nak latih kita ini 30 hari kita berpuasa supaya kita selepas daripada keluar Ramadan ini mudah untuk kita berpuasa, puasa sunat yang lain lagi. Bahkan diberi pula ganjaran yang seolah-olah kita ni puasa setahun. Setahun. Apabila kita puasa sebulan di bulan Ramadan, kemudian kita puasa pula 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa seperti setahun. Banyaknya besarnya ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berpuasa ni doa dia tidak tertolak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir." Tiga golongan yang doa mereka ini tidak tertolak apabila dia berdoa dan doanya sangat mustajab. Yang pertama ialah doa orang yang berpuasa. Sampai bila ni? Sampai dia berbuka puasa. Jadi sepanjang hari ini kita dah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa, dengan maksud betul-betul puasa lah. Maksudnya bukan setakat kita puasa daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kena jaga juga, kita kena puasa juga anggota kita. Puasa mata kita, puasa telinga kita, puasa mulut kita, puasa tangan kita, puasa kaki kita. Barulah kita dapat betul-betul pahala puasa. Kalau siapa yang berpuasa dalam keadaan mata dia tak puasa, telinga dia tak puasa, mulut dia tak puasa, maka tak ada faedah juga. Bahkan ada hadis ada hadis bagi tahu berapa ramai orang yang puasa melainkan hanya dapat dahaga dan lapar sahaja. Pahala dia tak dapat. Jadi kita kena jaga juga mata kita ni.
di bulan Ramadan yang mulia, maka tinggallah TV ke, tinggallah YouTube ke, tinggallah Netflix ke dan sebagainya. Benda-benda yang boleh melalaikan kita. Kurangkanlah mendengar radio, lagu-lagu, kan. Mulut kita ni kena jaga. Jangan mulut kita ni terlepas cakap benda-benda yang tidak elok, perkara-perkara yang tidak elok, perkataan-perkataan yang tidak elok. Lebih-lebih lagi, dua benda kita kena jaga. Yang paling penting sekali ialah jangan kita berbohong dalam bulan puasa ni. Kerana jikalau kita berbohong di bulan puasa ni, maka akan hilang pahala puasa. Sayang sekali. Na'udzubillah. Kita dah puasa, dah lapar, tak minum, tak makan daripada pagi sampai ke petang, tiba-tiba kita berbohong. Sembang kosong, tak berbohong. Yang kedua, jangan kita mengumpat. Al-ghibah. Kita mengumpat tentang orang lain, tentang keburukan orang lain. Jikalau ada orang nak ajak kita, ni yang payah sekali sebenarnya. Bila kita duduk kawan, duduk kumpul sama-sama kita ni, tak dapat tidak, kita akan menyembang. Bersembang, yang tak tahannya kita bercakap perkara buruk tentang orang lain. Payah juga kita nak buat ni, kan. Tapi itulah hakikatnya. Jikalau kita tak jaga dua benda ni, hanya sia-sia sahajalah puasa kita. Hanya puasa, hilang tanggungjawab, terangkat tanggungjawab, tapi pahala puasa tidak ada. Pahala puasa tidak ada. Sebab tu, kalau kita betul-betul puasa, kita akan jaga benda ni. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita ni. Supaya kita tidak melakukan maksiat dengan anggota-anggota ni. Supaya anggota ni pun juga berpuasa seperti mana mulut kita berpuasa daripada makan dan juga minum. Kena jaga. Jadi dalam masa yang jaga tu, kita diberi peluang oleh Allah untuk berdoa. Doa orang yang berpuasa ini tidak akan tertolak. Bermula daripada dia puasa, iaitu masuk waktu subuh. Sehinggalah dia berbuka puasa, sehinggalah masuk waktu maghrib. Kan? Waktu maghrib. Jadi tiga golongan. Yang pertama orang yang berpuasa. Jadi kita kena ambillah peluang ni untuk kita berdoa. Lebih-lebih lagi kita boleh berdoa di dalam solat. Lagilah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berdoa. Dalam solat ni tuan-tuan, ada 6 tempat yang boleh kita berdoa. Yang pertama ketika mana kita rokok. Biasa kita berdoa pada sujud yang terakhir sahaja. Kan? Sujud yang terakhir kita doa. Habis. Tetapi hakikat sebenarnya bukan situ sahaja tempat untuk mustajab doa. Ada 6 tempat. Yang pertama ialah ketika mana kita rokok. Kalau kita rokok tu, kita boleh berdoa. Dan tempat itu adalah tempat yang mustajab juga kita doa. Dalam masa yang sama kita juga berpuasa. Jadi kita kena boleh doa ketika mana kita rokok. Itu yang pertama. Tapi nak rokok ni, kalau kita biasa sembahyang tasbih, dalam keadaan panjang sikit baca, lengah kita. Lengah. Jadi, selain daripada rokok, yang kedua ialah i'tidal. Ketika mana kita berdiri selepas daripada rokok, maka berdoalah kita apa-apa dunia dan juga akhirat kita. Yang ketiga, ketika mana sujud yang pertama. Sujud yang pertama pun kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud tu. Bukan setakat masa sujud saja. Duduk di antara dua sujud pun boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Itu pun juga tempat yang boleh kita berdoa. Tempat yang mustajab juga kita berdoa. Dan yang terakhir sekali ialah ketika mana selepas daripada kita baca tahiyat akhir dan sebelum kita memberi salam. Situ ada doa Nabi ajar kan. Tak apa, yang tu yang Nabi ajar. Kita boleh juga nak baca doa yang kita sendiri ketika mana kita solat sunat lah. Afdalnya. Bukan afdal, maksudnya sesuai. Ketika mana kita solat sunat qabliyah subuh, ketika mana kita solat sunat duha, ketika mana kita solat sunat qabliyah zuhur, qabliyah asar, maka semua tu solat sunat tu boleh kita guna untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting sekali ialah kita doa untuk husnul khatimah. Jangan kita lupa doa untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling penting sekali. Sebab apa? Sebab penghidupan kita ini adalah satu tanda baru. Kita semayang, kita solat, insya-Allah kita ni tanda kitanya adalah orang yang Islam dan insya-Allah mati dalam Islam. Tetapi penakhiran kita ni kita tak tahu macam mana sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya. Ada orang yang sebelum ni jahat boleh jadi baik, dan ada yang sebelum ni orang baik boleh jadi jahat. Jadi macam-macam. Jadi kita kadang kita baik ni, kita jangan bersangka buruk pada orang yang keadaan tidak baik. Sebab tadilah. Sebab kita tidak tahu pada masa hadapan. Maka janganlah kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Yang kedua, jangan lupa juga untuk kita doa supaya kita ni mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni biasa ni. Semua orang nak ni. Tak ada siapa dia tinggal pembalaan doa dia ni. Kemudian jangan lupa juga kita doa kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni. Kita duduk dalam rumah, kita boleh tengoklah tingkah laku anak kita, dan anak-anak kita ni kadang-kadang dia boleh berlakon. Dalam rumah dia berubah watak dia. Bila keluar rumah berubah watak dia. Tapi kita nak pantau memang kita tak mampu. Macam mana kita nak tengok? Bukan takkan kita nak letak CCTV di telinga dia. Kan? Tak boleh. Maka salah satu caranya ialah kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga anak kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Jaga doa dia setiap solat sunat yang kita solat. Kerana doa dalam solat ini adalah sangat mustajab, lebih-lebih lagi doa ibu bapa kepada anak-anak dia. Jangan kita lupa doa kepada anak-anak kita. Minta Allah jaga dia. Minta Allah beri petunjuk dan hidayah kepada dia. Supaya anak kita ni menjadi anak yang baik. Supaya bila dia keluar daripada rumah, tidak melakukan benda-benda yang tidak elok, yang kita tidak tahu. Kan? Minta dia menjadi orang yang berguna pada masyarakat, bangsa dan juga agama. Kemudian kita juga jangan lupa doa kepada kedua ibu bapa kita. Mak ayah kita. Sama ada mak ayah kita masih hidup ataupun mak ayah kita meninggal, maka kita jangan lupa untuk berdoa kepada mereka ini. Kalau meninggal, kita doa supaya Allah maafkan, ampunkan dosa dia, perluaskan kubur dia, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Kalau yang masih lagi hidup, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Doa-doa ni penting. supaya kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya anak kita itu terjaga di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kita sempena bulan Ramadan ini, sempena kita puasa. Yang sebenarnya bukannya puasa Ramadan saja. Ketika mana kita berpuasa, sama ada kita puasa wajib ataupun kita puasa sunat ataupun kita puasa qada. Selama mana kita berpuasa daripada pagi sampai ke maghrib, daripada subuh sampai ke maghrib, insya-Allah doa orang yang berpuasa ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini sebut lagi al-imamul adil. Imam pemerintah yang adil, yang menunaikan hak-hak rakyat, yang menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang pemimpin. Doa ini pun juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga pula ialah wada'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Dibuka pintu-pintu langit untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, pasti aku akan menolong kamu walaupun selepas beberapa ketika. Tiga golongan ni. Yang pertama orang yang berpuasa, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga orang-orang yang dizalimi, dan ada dalam satu hadis riwayat yang lain ialah doa orang yang bermusafir.
Kalau kita nak balik raya kat, doa lah. Kan? Kita musafir. Sepanjang kita bermusafir itu bermula daripada kita bertolak daripada rumah kita, maka doa orang yang bermusafir ini mustajab doa dia. Sampailah kita sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar doa kita ni. Kemudian dalam nak memakbulkan doa kita ini ada 3 cara. Saya ingat saya ada 3 cara. Yang pertama, Allah bagi betul apa yang kita minta. Kita minta duit, Allah bagi duit. Kita minta pangkat, Allah bagi pangkat. Kita minta anak, Allah bagi anak. Kita minta apa benda lagi? Banyak benda lagi. Maka Allah bagi semua tu. Itu yang pertama, dia makbulkan betul-betul doa kita. Yang kedua, dia tukar. Memang kita rasa benda tu yang kita nak, tapi dia tukar. Sebab dia yang lebih mengetahui apa yang sesuai dengan kita. Dia tukar permintaan kita tu daripada A kepada B. Yang ketiga, dia tangguh permintaan kita tadi dan dia bagi di hari akhirat kelak nanti. Dia bagi di hari akhirat kelak nanti. Jadi itu doa. Berdoalah kita bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Doalah yang penting 3 tadi. Doa akhir husnul khatimah. Doa untuk anak kita. Doa untuk keluarga kita. Doa untuk ayah kita. Dan juga doa untuk apa-apalah. Yang paling kurang pun negara kita. Supaya menjadi aman. Dan aman. Jadi sepanjang kita berpuasa, sampailah kita berbuka puasa. Berbuka puasa ni pun ibadah juga. Kan? Ada juga di berbuka puasa ni tempat yang makbul doa. Yang pertama tadi, di masa kita bersahur pun makbul doa. Sepanjang kita berpuasa pun kita boleh berdoa, makbul juga doa. Dan ketika mana kita berbuka puasa pun makbul juga doa kita. Tempat yang paling mustajab juga doa ketika mana kita berbuka puasa. Ada dalam satu video tu ustaz tu bagi tahu cara dan tempat yang betul untuk kita berdoa ketika mana berbuka puasa ialah ketika mana azan masuk, kita makan buah tamar. Nabi makan buah tamar, bismillahirrahmanirrahim, makan buah tamar, kemudian minum air. Okey, kemudian minum air, kemudian barulah baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wabtalal uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Habis doa tu barulah kita berdoa. Barulah kita berdoa kepada Allah apa-apa yang kita nak ketika itu. Inilah tempatnya. Tempat yang dimakbulkan doa ketika mana kita berbuka puasa. Ketika mana kita berbuka puasa. Kita masuk azan, baca bismillah, kemudian kita makan tamar sebiji, kemudian kita minum air, kita baca doa buka puasa, kemudian barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selesailah seharian kita itu, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul-betul Allah nak buka. Allah nak buka pahala pintu syurga kepada kita dan dibebaskan setiap malam ada dibebaskan oleh Allah penghuni neraka daripada neraka. Kemudian orang yang berpuasa ni ada 2 tempat yang mereka ini sangat gembira. Katanya Rasulullah. 2 tempat. Yang pertama ketika mana kita nak berbuka. Pasal apa kita gembira? Pasal kita dah nak selesai dah nak melakukan ibadah puasa daripada pagi sampai ke maghrib tadi. Jadi kita nak berjaya lah. Nak berjaya melakukan ibadah puasa, maka kita akan bergembira. Yang kedua, memang kita gembira sebab kita nak makan dah. Seharian dah kita letih. Maka kita bergembira kerana dapat makan. Seharian dah kita berpuasa, tahan diri daripada makan, tiba-tiba kita dapat makan. Yang kedua, tempat yang kita bergembira ketika mana orang yang berpuasa bergembira ialah ketika mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal dia tengok pahala puasa yang dia dapat itu sangat banyak. Sangat banyak, sangat tinggi, sangat besar. Katanya hadis Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah bi 10 amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah
illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam digandakan kebaikannya daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Yang ni amalan biasa selain daripada puasa. Kita sedekah, maka Allah gandakan pahala kita. Kita sembahyang sunat, maka Allah gandakan pahala kita. Kita tolong orang, maka Allah gandakan pahala kita sehingga 700 kali ganda. Maka Allah berfirman, melainkan puasa. Melainkan pahala puasa. Sesungguhnya ia milik aku dan akulah yang membalasnya. Dia orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala puasa ni sebenarnya bila kita puasa ni tak ada lagi catatan daripada malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi sendiri pahala puasa kita ni di padang mahsyar nanti. Dan sangat besar pahala tersebut sehingga kita terkejut dan bergembira kerana melihat pahala puasa yang besar. Katanya ulama, pasal apa kita dapat pahala yang besar itu? Kerana keikhlasan kita dalam berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kita tinggi bila kita puasa berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebab apa? Sebab kita tak makan, tak minum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kita duduk dalam bilik seorang diri pun, orang lain tak tengok, siapa-siapa tak tengok, kita pun tak makan dan tak minum. Nak menunjukkan keikhlasan kita tinggi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kan ikhlas yang paling tinggi. Puasalah. Kan puasa. Sebab tidak ada kita tak buat. Kita tinggal tu memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, katanya ulama, puasa ni payah nak masuk riak dalam ibadah puasa. Kalau kita semayang, tak. Kalau kita nak menunjuk-nunjuk semayang kita ni, bila kita lalu depan orang, kita akan buat elok-elok semayang tu. Kita semayang khusyuk, baca dengan betul, makhraj dan sebagainya. Tapi dalam bab puasa, kita tak boleh nak tunjuk. Macam mana kita nak tunjuk? Hang kata hang puasa, hang depan aku boleh cakap lah puasa. Kan? Sebab puasa ni amalan meninggalkan makan dan minum. Tak? Mana tahu selepas daripada masuk bilik depan ni makan dan juga minum. Jadi puasa ni tidak ada riak berbanding dengan ibadah-ibadah lain yang mana menyebabkan bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita akan sangat bergembira kerana melihat pahala puasa tadi memang betul-betul kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita juga puasa anggota kita tadi. Mata kita puasa, mulut kita puasa, telinga kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa. Semua puasa. Mulut kita puasa daripada bercakap benda maksiat, daripada mengumpat orang lain, daripada berbohong. Mata kita puasa daripada tengok-tengok benda maksiat, tengok-tengok cerita yang tidak elok. Telinga kita puasa daripada mendengar perkara-perkara yang lara. Jadi kalau kita boleh buat benda tu semua dan menahan diri daripada makan dan minum, insya-Allah kita akan dapat berpuasa, kita akan dapat pahala puasa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi yang Allah susun kepada kita di bulan Ramadan ni? Selepas daripada kita berbuka, maka Allah susun kepada kita solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Ada satu hadis mengatakan sesiapa yang solat bersama imam dan berakhir bersama imam, maka dia solat seperti sepanjang malam. Sepanjang malam. Tadi siang kita puasa dah. Habis dah satu hari ibadat kita kepada Allah. Bila malam pula kita solat isya berjemaah, kita solat tarawih, maka kita akan mendapat pahala menghidupkan ibadah sepanjang malam. Maka sehari kita ni 24 jam kita ni melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat kita solat isyak berjemaah bersama imam, kita solat tarawih bersama imam dan juga kita solat witir bersama imam. Itu syarat dia. Kena syarat kita solat berjemaah dengan imam, tiga-tiga sembahyang tadi. Solat isyak, solat tarawih dan juga solat witir. Kalau kita buat 8 tarawih, maka pastikan kita kena solat berjemaah juga witir tersebut bersama imam
barulah kita akan mendapat pahala menghidupkan ibadah sepanjang malam. Ada setengah pendapat kata sembahyang subuh. Kena syarat berjemaah subuh keesokan hari tu. Subuh keesokan hari. Sebab ada hadis lain dia bagi tahu siapa yang solat berjemaah isyak dan solat subuh berjemaah, maka dia seolah-olah menghidupkan sepanjang malam dia ni dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah susun elok dah kepada kita ni. Memang dia masukkan kita dalam bulan Ramadan, kemudian dia susun dah pula program-program untuk kita supaya kita ini dapat beribadah, mendapat pahala yang sangat tinggi apabila kita masuk di bulan Ramadan. Kita tengok di bulan Ramadan ada solat sunat witir. Solat sunat witir ni Nabi ni tak pernah tinggal. Solat sunat witir ni menunjukkan level dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dalam mazhab Hanafi ni solat witir ni wajib. Solat witir ni wajib. Tapi dalam mazhab Hanafi wajib dia tak sama dengan wajib kita. Wajib kita ni kalau kita tinggal dapat dosa, kalau kita buat dapat pahala. Tapi dalam mazhab Hanafi, wajib ini ditengok melalui hadis, taraf hadis berkenaan dengan hadis solat witir tadi. Dia dah sampai peringkat mutawatir hadis solat witir ni nak sampai, maka di dalam mazhab Hanafi dia dikira wajib. Dikira wajib. Tingginya darjat martabat solat witir. Maka dalam bulan puasa Allah susun dah kepada kita solat witir. Tak perlu dah kita nak kalut nak susun balik. Kan? 3 rakaat tiap malam solat witir. Dalam bulan puasa sunat berjemaah solat witir ni. Kalau luar daripada bulan Ramadan, barulah kita sembahyang seorang diri. Jadi seharian kita duduk dalam bulan Ramadan ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah tinggal solat-solat witir, solat-solat ni, solat tarawih, solat witir, dan juga jangan tinggal solat ba'diyah isya tu. Solat ba'diyah isya tu lebih afdal lagi daripada solat tarawih tu. Besar pahala solat ba'diyah isya ni. Jadi kita orang dah datang masjid ni ala-ala dah sembahyang isya berjemaah, maka sembahyanglah sunat tu tadi. Sembahyang sunat ba'diyah isya tu, dan dalam masa yang sama berdoalah kita sebanyak-banyaknya dalam solat sunat tadi. Dan dalam bulan Ramadan juga Allah sediakan satu malam. Malam itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam Lailatul Qadar ni di bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar ni malam dia hebat. Al-Quran diturunkan daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit-langit dunia pun pada bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan akan ada satu malam Lailatul Qadar. Satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu lebih kurang umur kita 80 tahun. Jadi 10 malam yang terakhir tu kita panggil apa, korbanlah sedikit dunia kita ni untuk kita buru, untuk kita cari malam Lailatul Qadar. Nak cari dia mudah je. 10 malam terakhir tu bangun semua. Selesai. Kena belaka. Kena belaka. Kita bangun 10 malam terakhir, 21 ke, malam 22 ke, 23 ke, 24 ke, 25. InsyaAllah kita tikir tu kena belaka. 10 hari tu dalam setahun kita ada 365 hari. Dengan 10 hari tu sahaja yang kita korban sedikit masa untuk kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Allah nak bagi pahala, memang betul Allah nak bagi pahala kepada kita di bulan Ramadan ini. Bukanya pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikat syaitan, maka kita mudah untuk nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ramadan yang berbaki lagi ini kita ambil peluang sebaiknya untuk kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyakkanlah berdoa supaya kita dapat mengecapi malam Lailatul Qadar dan dipanjangkan umur untuk kita dapat berpuasa lagi di tahun hadapan di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang telah kita lakukan ibadah di bulan Ramadan ini.